Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Membahagia Tuan Pengerusi Surau, dan saya kasihi sahabat saya Encik Zul, barisan JK, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kita punya kuliah bulanan, yang mana minggu pertama hari Rabu setiap bulan insyaAllah. Yang mana bila fikirkan saya kenal dengan warga surau, kalau pun kenal Encik Zul atau warga Surau An-Nur ni lebih 5 tahun dah. Ini masuk tahun ke-6 dah saya, daripada 2017 ya. Daripada panggil sekali, lepas tu panggil ganti-ganti ustaz, hari ni kuliah bulanan. Encik Zul daripada rambut ni hitam macam beruban lah. Tapi beruban makin handsome lah, kata. Makin beruban ni makin mahal lah. Naik nilainya, marketnya ada selingan sikit-sikit. Sebab apa? Sebab hujan sejuk daripada pukul 3 lebih tadi. Kalau kat nilai 3 lebih tadi, air semua. Lepas tu air orang gaduh tak ada kan. Sebab air tak ada kan, Tuhan bagi air turun. Tak ada lah, cukup-cukup. Air mutlak boleh pakai kan. Kita ni umur Tuhan bagi tuan-tuan, sampai melimpah pula air. Ya, bukan tak ada air, cuma selenggara untuk kemudahan akan datang. Jadi bertabahlah. Saya ustaz bolehlah cakap tak kono duk nilai lah. Itulah risau kat tengok list tak masuk kan. Jadi kita syukur alhamdulillah. Jadi hari ni tuan-tuan, saya nak kongsikan pada ibu-ibu, bapa-bapa berkaitan kekuatan dalam mengharungi ujian akhir zaman ya? Persediaan kita untuk akhir zaman ni. Sebab kalau kita sebut tentang akhir zaman ni, orang suka sebut. Kalau jemput ustaz ceramah pun, dia suka ustaz bawa tajuk, ada tempat dia minta cerita tentang akhir zaman. Dajjal lah, Ya'jud wa Ma'jud lah, dan yang berkaitan lah kaza wa kaza kan, tentang alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Tapi benda ni tuan-tuan, kalau kita sebut nak lebih kesedaran menakutkan kita lagi atau mengingatkan kita lagi, kita kembali pada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, yang mana seperti mana viral dalam 2-3 minggu yang lepas, bila mana itu benda betul. Benda viral kan, benda viral semua orang takut tuan-tuan. Tapi benda viral paling menakutkan sebulan yang lepas berkaitan Samsul lah. Saja sebut, tapi dah nak panjang-panjang lah ya? Kesan lebih besar lagi. Tapi yang viral gambar dekat Mekah, perjalanan bila naik bas daripada Jeddah nak pergi ke kota Mekah tu, menghijau tanah-tanah di tepinya kan, rumput penuh, bunga banyak, pokok penuh daun, penuh bunga. Orang dah takut dah. Orang kita ni, dia bila ada tanda dia takut tuan-tuan. Cuba gersang aja Mekah, tak ada risau sangat pun. Hijau naik, ada dia sebutlah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang betul. Hadis ni sahih tuan-tuan. Nabi SAW sebut apa? La taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Tidak akan berlakunya kiamat hinggalah ardul Arab, tanah Arab ni, murujan wa anhara, dipenuhi dengan menghijau, rumput-rumput, tumbuhan menghijau, dan juga sungai-sungai. Itu janji Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, benda ni dah lama, bukan tahun ni baru orang sedar. Bagi yang duduk di belah sana, tanyalah. Saya duduk 7 tahun di negara Arab, 7 tahun lebih, setahun di Syria dan selebihnya di Jordan. Setiap kali musim sejuk, 11, 10, 11, 12, 1, 2, bukan macam tu lah, masuk 2 sikit, 2 dia nak habis dah. Memang taburan hujan agak tinggi di negara-negara Arab yang padang pasir, sebab mereka pun 4 musim juga. Macam mana Eropah 4 musim dan 4 musim. Musim sejuk hujan turun lebat, banyak kali turun hujan berbanding musim lain. Bila hujan banyak turun, apa jadi tuan-tuan? Bumi subuh lah, dia masuk spring, musim bunga. Mana tanah yang dulu ada rumput, keluar rumput balik, akarnya ada di bawah, bunga naik, pokok-pokok menghijau, buah-buahan macam-macam keluar. Jadi benda tu tiap tahun macam tu lah sebenarnya. Hatta Mekah pun ada waktu dia menghijau. Satu benda tu tiap tahun keluar. Dan kalau kait dengan hadis, iya juga, tapi mungkin lebih dahsyat. Mungkin tahap bersungai dah. Sekarang belum bersungai mana lagi, betul tak? Tapi itulah kesedaran untuk kita. Tapi tuan-tuan, persoalannya, sejauh mana mampu menjentik hati kita, betul tak? Kalau duk hari-hari share gambar tu, tapi ibadah takat yang sama je. Orang kita ni lebih pada kaji tanda-tanda. Itu yang kita minat sekali kan. Cuba ada dokumentari pasal akhir zaman, sejam 2 jam dia boleh tengok teori konspirasi. Saya suka sebut tu, geng teori konspirasi ni. Tapi suruh dia baca Al-Kahfi hari-hari, belum tentu dia nak kan. Lari dah, susah lah. Itulah
Itulah yang sebenarnya Nabi minta kita buat. Nabi tuan-tuan ketika masih hidup pun sahabat ada tanya, bukan zaman kita. Zaman Nabi SAW, sahabat dah tanya Nabi bila berlaku kiamat. Ada hadisnya. Boleh saya tunjukkan teksnya. Datang seorang sahabat, seorang si fulan ni tanya pada Nabi, mata sa'atu, bila berlakunya hari kiamat. Soalan direct, bila berlakunya hari kiamat. Nabi bukannya cerita tentang tanda-tanda yang disebutkan, tak. Yang tanda-tanda ni Nabi bersabda pada waktu lain. Nabi tak kata engkau tengok itu, engkau tengok ini, tak. Nabi tanya dengan Nabi jawab dengan pertanyaan semula. Nabi jawab dengan pertanyaan. Bila ditanya bila kiamat, Nabi tanya balik dekat lelaki ni, wa madza a'adatta, dan apa yang telah engkau bersedia untuk persediaan kau untuk menghadapinya. Wa madza a'adatta laha. Jadi benda tu terpakai. Hadis Nabi dia relevan sepanjang zaman sampai kiamat. Jadi Nabi nak ajar kita, jangan sibuk tanya kiamat, tanya diri balik apa persiapan kita. Jadi lelaki ni jawab, aku tak adalah puasa sunat banyak, aku tak adalah sedekah banyak, aku tak adalah solat banyak-banyak, solat sunat aku biasa-biasa lah, tapi aku mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala perkara. Kemudian Nabi jawab apa? Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Maknanya akan bersama dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi minta tu. Kadang-kadang kita ni, ya Allah, kalau baca buku teori tu tebal ni boleh baca tuan-tuan, kan? Boleh habis buku. Tapi bila kita nak ngadap Quran, baca sikit pun kita mengantuk dah. Baru alil lam min zalikal kitab, tidur dah kita. Itu persediaan kata Nabi. Jadi itu persediaannya. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab apa saya sebut? Sebab orang kita duk pusing benda tu aja. Gambar hijau tu kan. Sedangkan ambil gambar tiap-tiap tahun, ada juga kat tempat yang sama tetap hijau. Cuma kita tak boleh teka, adakah hijau tahun ini menandakan tahun depan kiamat. Itu tak boleh. Betul tak? Hijaunya tiap-tiap tahun ada hijau. Sungai belum ada lagi. Tapi itu boleh dijadikan sebagai amaran supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Sebab apa? Kiamat yang besar pasti berlaku. Itu rukun iman, tuan-tuan. Betul tak? Memang semua orang tahu dah. Bahkan dalam Quran bersebut nama tentang kiamat ni dalam banyak surah disebutkan. Bahkan ada surah yang namanya Al-Qiyamah. Kan? Cuma yang paling kita takut kiamat besar yang pasti ni belum sampai lagi. Datangnya kiamat kecil dulu. Apa kiamat kecilnya? Kematian. Betul tak? Kiamat kecil ni lagi dahsyat, tuan-tuan. Kalau tak dulu ni, kiamat sana tak lepas. Betul tak? Kalau kita kiamat kecil, kematian je kan, mati, tak cukup. Kiamat yang besar, pas sangkakala tiup nanti, apa pun kita tak boleh. Jadi bersedialah untuk kiamat kecil kita hari-hari. Yang mana mungkin 24 jam sehari ni, malaikat maut jengah kita berapa kali. Di antara tanda-tanda, tuan-tuan, saya belajarlah pengalaman-pengalaman tengok orang. Orang yang dekat-dekat umur nak pergi ni, kadang-kadang dia rasa diri dia diekori. Kadang-kadang dia rasa dirinya, ada orang, ada nampak-nampak penampakan lah. Kena ke orang yang suka tahyul-tahyul ni, kena gangguan ni kata, orang hantar lah ni. Hantar hantu raya, hantu apa, jembalang, genderuwo, benda bagai lah. Tapi sebenarnya, mau jengah dia dah. Jengah kan. Menanti masa nak laksanakan tugas di saat yang Allah Ta'ala tentukan. Rasa lain. Itu biasa, tuan-tuan. Ingat saya lagi dulu masa tahun lama dah. Berita tu berita saya baca online, Metro kot. Ada seorang lelaki ni meninggal aksiden. Mak meninggal aksiden kot. Mak dia ceritalah lepas kejadian meninggal anak dia tu. Dia kata anaknya beberapa hari dekat-dekat aksiden tu asyik mengadu takut. Naik kereta takut, keluar takut. Dia rasa ada orang ekori dia. Dia ingat ada orang berniat jahat. Tapi tak ada. Rupanya ajal dah dekat. Wallahu'alam. Itulah kiamat Kenapa saya panggil kiamat kecil, tuan-tuan? Kerana kita akan rasakan mukadimah syurga dan neraka. Orang yang banyak amal soleh, lubang kubur ataupun alam kuburnya akan menjadi taman-taman syurga. Orang yang kurang amal solehnya, banyak dosanya, tidak menyebelah pada nasibnya sebagai orang beriman, maka dia akan merasai mukadimah neraka seperti lubang-lubang neraka. Dia akan rasa dah. Dan menurut sebagian ulama, kita dah boleh nampak nasib kita di mana ketika kita di alam kubur. Melainkan adalah syafaat Nabi, itu syafaat paling agung. Ataupun anak-anak soleh yang berdoa. Tak? Kalau kita tahu kena seksa ni, dan ni tak selamat lah. Kena datang pun tak selamat lah. Kalau kita tenang, lapang di kubur kan, insyaAllah itu tanda kiamat besar nanti, selamatlah kita. Sebab amal dah cukup. InsyaAllah. Kan? Sebab kalau sebut kiamat kecil, tuan, bila matinya ahli keluarga kita, kita rasa macam dunia kiamat.
Kalau isteri kehilangan suami macam kiamat dunia, betul tak? Gelap. Hilang tempat bergantung ni apa. Kalau yang suami beristeri meninggal, ada orang kata, seronok lah, boleh bini baru. Salah. Sebab saya ada jumpa orang tuan-tuan, nak bancur kopi pun tak kerti, jam pula otak. Saya pun kena kopi banyak bang kan? Kena kopi banyak kan. Tapi itulah, saya ada baca artikel baru-baru ni, jangan jadikan anak lelaki sebagai raja di rumah. Saya sokonglah tuan-tuan. Sebab orang kita dulu memang semua disiapkan. Tapi zaman ibu-ibu bekerja kan, anak-anak, ibu-ibu dah sibuk, kadang-kadang sibuk ke surau. Kita kena ajar anak lelaki kita, boleh buat kerja rumah sedikit. Paling kurang, baca kopi goreng telur, boleh sampai umur je lah. Jangan dah kecil-kecil, nanti boleh kena saman kita. Cuai kan. Sebab apa? Jadinya macam tu. Saya ada kalangan ahli keluarga yang isterinya meninggal mengejut, umur dah 50-an, dia jam. Sebab dia goreng telur tak reti, bancur kopi tak reti, jam. Walaupun sampai sekarang dia tak kahwin. Dia tak kahwin sampai sekarang. Cuma dulu dia murung lama. Sebab apa? Dulu baju bersiapkan, letak, baju bergosok, kopi berbancuh. Macam kiamat bagi dia. Lama dia murung, nyari tak ni. Dia suruh kahwin tak nak kahwin. Akhir sekali apa dia? Adik-beradik perempuan ajar dia goreng nasi, bancuh kopi. Itu yang mencari hidup dia sekarang. Pak saudara saya, seronok dia. Dia dah boleh goreng nasi, boleh masak lauk sikit-sikit. Rupanya dia kehilangan satu tempat macam tu. Macam kiamat bagi dia. Kan? Jadi janganlah marah suami kita. Ini bila kes sol ni, laki nak ride jauh pun payah ride motor besar tu. Kan? Nak dapat lesen susah betul. Lesen dalam poket be full lah. Motor besar tertambat depan rumah. Nak ride tak boleh. Setakat pergi dataran Senawang je. Sebab apa? Bini tak bagi. Sebab kes inilah. La ilaha illallah. Kawan saya terkesan lah sekali. Nak pergi ride dengan ustaz-ustaz dengan imam, bini tak percaya. Dengan imam lagi bahaya dia tu. Dia nak ride tu, dia nak menyeberang, nak pergi Anyai yang tu kan, ride ni kan. Kembar dakwah apa. Aku tak percaya katanya. Bini dia bagi syarat apa tuan-tuan? Bini dia kata, boleh, bawa saya. Bawa lah. Bila dibawa apa pula masalah tuan-tuan? Setiap setengah jam dia tanya bila nak sampai. Bila nak sampai ni bang? Jauh lagi kau nak suruh tidur naik motor. Kan? Gila naik kereta pun 7 jam nak sampai Kedah. Naik motor. Kau jap setengah jam tanya lagi mek. Kan? Jadi lebih banyak perkara yang lebih besar daripada ambil tahu pasal dia dah kahwin, biarlah dia uruskan keluarga dia, isteri-isteri dia. Kita kiamat kecil. Yang mana kalau tuan-tuan tengok kejap-kejap kat grup WhatsApp Taman, grup WhatsApp KRT kita, ada meninggal. Betul tak? Kiamat kecil tuan-tuan. Anak-anak yang kehilangan mak dan ayah, kiamat kecil. Ada meninggal pun pasangan suami isteri. Anaknya seperti kiamat dunia. Hilang di tempat bergantung. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila sebut tentang hari kiamat, saya ambil satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda bersama isyarat jarinya. Nabi sebut apa? Bu'ithtu ana, diutuskan aku, wassa'ah, dan hari kiamat, kahatain, kata Nabi. Bu'ithtu ana, diutuskan aku, wassa'ah, dan hari kiamat, kahatain, seperti dua jari, antara jari tengah dan jari telunjuk. Dekat tak kiamat? Ya. Kalau sebut dekatnya kiamat, sejak Nabi diutuskan 1400 tahun lebih yang dulu, telah dekatnya kiamat seperti dua jari. Kalau nak cerita takut, sepatutnya kita takut, sebab kita berada di fasa umat zaman. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya ni, saya belajar, orang-orang alim ajar, tuk-tuk guru kita ajar berdasarkan hadis. Kalau tanya kita ni berada di fasa akhir ke belum? Kita second last lebih kurang. Sebab fasa akhir akan bermula bila mana tanda besar pertama telah terzahir. Maka bermulalah ia. Dan daripada satu tanda besar ke tanda besar lain, dia melurut pantas. Macam tu. Tak sedar kita. Tak tahu dah nak tiup sangkakala pertama. Jadi, takut kita tuan-tuan. Masya Allah, benda ni bukan benda yang mampu dibayangkan dengan mata. Kiamat ni kalau ikut dalam Quran, bagaimana runtuhnya langit. Kita boleh bayangkan langit runtuh. Kita tengok bangunan runtuh pun, hari tu tanah runtuh dekat Genting pun 30 meter punya tanah pun, kita takut tengok dia timbus kemah dan kereta berpuluh orang mati. Pun dah kiamat kecil lah rasanya. Bayangkan langit yang menutupi ruang kita sekarang ni runtuh, itulah kiamat. Gunung ganang hancur berkecai, berterbangan seperti bulu ayam. Manusia berlari bertempiaran macam kelkatu, tak tentu arah, tak kenal siapa kiri kanan walaupun suami dan isteri. Tak mampu kita nak bayangkan. Tapi itulah orang kita lah, nak kiamat agak
La ilaha illallah. Syukur benar itu macam dah cukup amalnya. Itu kita tinggalkan ia kerana ia salah satu cabang rukun iman kita. Ia pasti terjadi seperti mana kita beriman dengan kematian yang pasti datang. Yang penting siap-siap siaga. Kita bila air tak ada dah bagi tahu pun orang marah lagi tuan-tuan. Kesian saya tengok sains kena marah. Punyalah bahan lama, radio kan, ada kan, TV melalui pemimpin-pemimpin masyarakat, guru WhatsApp. Semalam saya saja baca, masih lagi. Sedangkan ini untuk masa depan. Kalau tak baiki dia akan melarat makin teruk masalahnya. Baik sekarang dulu. Tak ada air 2 hari untuk kegunaan masa depan. Lebih baik lagi sistem perparitan dia. Marah. Dia marah, baik fikir sebabnya. Baik fikir penyelesaiannya. Gitulah. Daripada sibuk kiamat, maka lebih baik persiapkan diri untuk hari kiamat. Hari kiamat ni memang menakutkan. Dan kita ni paling beruntung nak menghadapi kiamat. Sebab kita umat paling hujung akhir sekali. Tapi kita lah paling dihisap. Bahkan kita ada tiket, yakni syafa'atul uzma. Syafaat teragung yang Nabi-Nabi lain tak mampu bagi. Itu penyedap hati kita, tak? Penenang jiwa kita. Pegang dengan tu lah. Kita selawatnya banyak. Sallallahu kita dengan sambut maulidnya. Takkanlah Nabi tak pandang kita kan. Yang penting istiqamah lah. Banyak-banyak selawat, banyak-banyak beramal. Sebab tajuk ni selalu orang bagi. Dan saya paling bimbang tuan-tuan dan perempuan. Sebagai orang yang berada di depan. Bukanlah ustaz, bukanlah alim. Kita berkongsi. Kalau kita silap bercerita atau menafsirkan sesuatu. Betul tak? Gairah nak cerita tentang akhir zaman. Hadis tu betul tuan-tuan. Cuma pemahaman manusia yang tak betul. Ya, ataupun kefahaman tafsiran dia yang lari sikit. Maka wujudlah kumpulan-kumpulan yang pelik-pelik kan. Yang boleh teka tarikh. Itu paling salah sekali. Tarikh kiamat. Orang putih lama dah tak betul. Tahun 2012. Ini sudah 2023 tuan-tuan. Mak kata saya lah. Daripada Encik Zul handsome bertambah handsome lagi. Ya, lagi sekali sebut Encik Zul. Ya, ada apa-apa dah saja gurau. Nak bagi tahu. Dulu kenal saya umur 20-an, saya dah 33 tahun. Umur 27 saya 33. Encik Zul dulu hitam, sekarang dah banyak dah duit semua ni. Putih kan. Kan. Makin naik nilainya. Jadi itulah dunia. Dia seketika aja. Kalau tuan-tuan tengok dekat kubur-kubur lama tu, dah 100 tahun dah kubur tu punya umur. Tapi tengok tahun dia mati, umur dia 35 dia dah mati. Betul tak? 35 tahun hidup, sudah 100 tahun dekat alam kubur. Apa nilainya dunia? Tak ada lah. Lepas tu tuan-tuan adalah ada benda makan, kongsilah benda makan. Ada duit lebih nak masuk dalam tabung, masuk kan. Rasa duit berlebih nak berjalan. Yang penting tak langgar apa namanya, perintah Allah Ta'ala. Betul tak? Ada duit lebih nak beli motor besar, beli. Oh, suka bapak-bapak. Saya ni tak suka jatuh hukum. Orang kata kadang-kadang apa dah tua tak sedar diri nak motor besar. Saya bukan macam tu. Saya tanya pada orang-orang lama ni, geng-geng motor besar ni. Tanya, Ji, kenapa ya dah umur senja baru beli motor besar ni? Bukan apa ustaz, kita masa muda nak besarkan anak, dia kata. Betul tak? Habis duit ke anak belajar, anak sekolah. Duit tak ada lebih. Bila dah pencen ni, pencen pun walaupun 2,000, 3,000 pun anak dah lepas semua. Anak bagi lagi, nak buat apa lagi? Belilah motor besar, dia kata. Tu dia kata. Pusing masjid-masjid yang cantik-cantik setiap negeri. Ya, betul lah. Tengok masjid di Temerloh yang subuhnya macam hari Jumaat Temerloh kan. Seperti hari Jumaat, semalam Jumaat tu pergi pusing. Betul lah. Tengok negara-negara orang Islam konvoi motor, silakan. Tak ada apa yang salah kan. Sebab dunia ni kejap sangat. Hari ni jumpa, esok mati dah. Esok dengar berita, meninggal. Ada sahabat kita zaman sekolah, tahu-tahu berita dah 3 tahun meninggal, baru tahu meninggal. Kadang-kadang sekelip mata gitu aja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi dalam Quran ni dia banyak terma-terma. Antaranya dulu kalau ummatan wasatah contohnya, itu umat wasatiyah, umat yang kesederhanaan, pertengahan sifat umatnya. Itu kita. Ada perumpamaan dalam Quran, khairu ummah. Kita adalah sebaik-baik umat, kan? Quran juga ada, dia banyak terma-terma. Dan terma untuk kehidupan kita, hayatan tayyibah. Kita cari hayatan tayyibah. Kehidupan, cara hidup yang baik. Very good lifestyle. Caranya inilah. Ketika hujan air tak ada, kita tak ada alasan, kita datang surau, tuan-tuan. Kan? Kita datang, boleh berwuduk dari rumah, tetap juga datang. Bukan jadikan alasan hujan. Hujan dekat negara kita ni, hujan yang sedap tuan-tuan, boleh bawa tidur.
Saya dulu di negara Arab musim sejuk, winter ni, hujan suhunya jatuh boleh cecah -2, 0 darjah Celsius. Kita goreng cucur pun tak sampai 5 minit, cucur dah keras. Masak nasi, kena makan on the spot. Kalau kita tangguh makan nasi tu keras, sejuk dan keras. Dulu saya makan dekat restoran geng-geng Global Ikhwan ni, yang pecahan daripada Al-Arqam, tapi mereka dah berubah, Alhamdulillah, ada istitabah. Dan mereka buka kedai makan di Syria. Datang pagi-pagi, suhu 5 darjah Celsius, tangan dalam poket jaket. Order nasi lemak ayam. Borak-borak punya pasal, baru nak makan, nasi dah sejuk dah. Tangan pula rasa tebal, setebal-tebalnya, kebas kan. Makan nasi lemak kat negara orang tak sama macam negara kita. Tak sedap nasi lemak nak makan, tak sedap. Alhamdulillah, hujan kita, hujan yang menyelesaikan kita. Bila Jumaat pun hujan pun sedap daripada panas kan. Kadang-kadang semayang di belah-belah luar, beranda-beranda ada panas, hujan nikmat. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi ajarkan bila hujan yang macam ni, kita minta kepada Allah Ta'ala, jadikan ini hujan yang bermanfaat. Tapi kalau dah mula baji, nampak bahayanya meteorologi bagi tahu, kita baca pula Allahumma hawalaina wala alaina. Kan, minta hujan tu dialihkan, bukan tolak tuan, guna istilah yang lebih elok lagi. Alihkan hujan ke tempat lain. Macam saya bagi tahu, hujan dulu kan, ada kuliah dulu saya bagi tahu, hujan makhluk yang tak mampu kawal dirinya. Manusia boleh kawal dirinya. Jangan macam ni, jangan macam tu. Hujan tak boleh nak kawal. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itulah ada kita baca doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hari-hari tu tuan-tuan, sebab kita nak mati dalam keadaan baik-baik. Mati dalam keadaan baik-baik ni maknanya apa? Mati dalam keadaan dah selesai solat, mati dalam keadaan selesai kita punya perkara-perkara penting, hutang. Dulu buat hutang, kita dah cerita dah dekat meja ceramah ni, untuk surau ni. Saya ingat tajuk tu takkan berpusing datang sini balik tuan-tuan. Tajuk tu takkan pergi ke tempat lain dia, tapi berulang di sini tidak. Saya dah ada koleksi-koleksi dia. Walaupun sini tidak berkitab, dah ada dah. Maknanya saya kena study setiap kali datang surau An-Nur. Itulah cabaran untuk orang yang kita perlu. Bukannya datang sekadar buat lawak tuan-tuan, tulislah dekat iPad ke apa benda ke, cari ya. Sebab itulah ibu-ibu, bapa-bapa, Nabi ajar kita jangan tertipu dengan dua perkara. Dua nikmat, maaf. Nabi sebut dua nikmat. Apa yang nikmat Nabi sebut? Dalam hadis riwayat Bukhari, nikmatan kata Nabi. Bahasa Arabnya nikmatan. Ada dua nikmat kata Nabi. Apa dia? Maghbunun fihima kathirun minan nas. Yang kali memperdayakan manusia. Nabi panggil dengan nikmat, dua benda ni memang ia nikmat, tapi seringkali memperdayakan manusia. Apa dia dua nikmat tu? Yang pertama, as-sihhatu. Nikmat sehat. Ramai orang macam tu tuan-tuan. Saya bercakap dengan diri sendiri tuan-tuan bersama. Kita tengok kawan kita dah sembahyang atas kerusi. Yang atas kerusi lah kawan. Alhamdulillah, dan masih tegah, teguh berdiri, sembahyang berdiri. Kan? Kita sangkakan yang sembahyang duduk tu lah mungkin pergi awal daripada kita. Tapi tiba-tiba dengar mengejut, yang sembahyang tegak berdiri sehat tu, dia meninggal tiba-tiba serangan jantung contohnya kan. Betul tak? Itu namanya sehat. Jangan kita pandang kita ni lah ikut yang sembahyang atas kerusi ni. Sebab sehat adalah nikmat yang memperdayakan manusia. Bila dia sehat, dia anggap dia takkan mati. Tapi tuan-tuan kena ingat, syarat mati tidak memerlukan sakit. Ya? Itu satu, as-sihhatu. Kemudian kata Nabi, wal faragh. Wal faragh ni apa dia? Dan nikmat kelapangan waktu. Kelapangan waktu pun selalu menipu tuan-tuan. Contohnya, kita nak pergi, kawan ajak minum lepas maghrib kan, tadi isyak kan. Kalau kita dengar kuliah, kita akan sembahyang cepat jugalah, Alhamdulillah. Tapi kita bantai pergi mengetir je, isyak nanti azan aku datang lah balik surau kan, dengar kan. Tiba kawan kita tak habis menyembah, kan kau sembahyang isyak pukul 10 ke 11 surau. Minum teh, kan Allah Ta'ala kita pukul 10 suku. Habis-habis borak 10-5 minit. On the way naik motor nak balik tu, asbab je kan ya? Asbab je, pum, melanggar naik kereta. Belum sempat settle isyak tuan-tuan, maka kita telah tertipu dengan kelapangan masa kita. Ni paling saya takut, saya risau tuan-tuan. Kadang-kadang kita naik kereta jalan jauh kan, jumpa RNR, nampak yang paling dekat masuk waktu, cubalah paksa diri. Saya pun kadang lemah tuan-tuan. Nampak yang terdekat, berhentilah semayang. Ada surau selesa kan, kalau kita bawa orang rumah kena surau selesa lah. Kalau lelaki kat Pangkin boleh kan, berhenti yang sebelah kan, berhenti. Jangan kata lepas ni lah 30 km. Kalau aksiden ke, kalau tiba-tiba kena serangan jantung, ajal kita lah sampai tu lah. Sebab dia tak selesai urusan kita dengan Allah Ta'ala.
Tapi Allah Ta'ala bukan tak tanya, setiap perkara dihisap. Engkau ada masa untuk semayang tadi, engkau fikir nak tangguh lagi 30 km, the next R&R. Betul tak? Letih nak jawab tuan-tuan. Tapi itulah jadi pada manusia. Bila dia tertipu dengan nikmat kedua, nikmat kelapangan masa. Pergi mancing. Mancing tak salah. Dia mancing maghrib, dia semayang dah. Tapi isyak kejap lagi lah. Dah settle mancing pukul 12 tengah malam sekarang. Takdir Allah pukul 11.30 ajal dia. Tiba-tiba tergelincir jatuh dalam sungai, mati lemas. Tak sebab dia kematian kan? Dia mati pada pukul 11.30 malam. Isyak tak settle sebab dia target nak semayang pukul 12. Oh takut tuan-tuan. Ini cakap pada diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kita bila ada masa, kita tertipu dengan masa. Dia memperdaya kita. Dia nikmat tuan-tuan. Nikmat sehat, Alhamdulillah. Nikmat masa banyak, Alhamdulillah. Tapi kalau tak gunakan, maka kan terpedaya. Termasuklah orang yang tak pergi masjid surau. Saya tidak merendahkan. Kita doakan, kita pujuk, kita ajak, betul tak? Tapi nak bagi senang lagi ingat. Kita rasa kita sehat. Kita rasa masa banyak lagi, tunggu pencen. Kita takut kalau pencenkan umur kita, kita tak sempat nak pergi masjid dan surau. Sebab masjid dan surau ni lah tempat nak jumpa orang baik-baik kan. Suasana yang baik-baik. Bukan kata, oh kau pergi masjid dan surau kau dah jadi Pak Syekh, bukan. Tapi itulah tempat yang baik-baik kan. Bagaimana kata ustaz saya dulu, siapa yang nak dijemput jadi tetamu Allah, haji ke umrah ke, dia kena bertamu dekat rumah-rumah kecil, cawangan rumah-rumah Allah. Maknanya masjid dan surau yang ada di negara dia kan, baru dipanggil ke rumah Allah. Kan yang paling besar ni di Baitullahil Haram, Kaabah. Kena macam tu, itu formula dia. Jadi jangan tertipu. Kadang-kadang kita sering tertipu. Itu jawapan biasa tuan-tuan. Tunggulah pencen. Tunggu macam ni. Orang berhutang pun sama kadang-kadang. Tunggulah dia dapat duit berhenti. Dapat duit berhenti, dah banyak hutang lain nak bayar kan. Orang yang bagi hutang ni tuan-tuan, selagi kita tak lari daripada dia takkan dia nak desak kita. Apatah lagi kita cuba bayar serba sedikit setiap bulan. 100, 200 kan. Hutang orang kan, bank kan ikut nilai dia, amount dia. Kalau tak, dia tak kan. Kalau hutang kita ini, hutang orang bayarlah 100 sebulan, 200 sebulan. Kadang-kadang kita memang berhutang dengan orang bayar. Sebab kita takut masa tak cukup. Hutang dengan orang ni pun benda bahaya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, gunakanlah kesempatan yang berbaki ni, ikutlah saranan baginda SAW. Kita kejap lagi habis kuliah ni, kita nak baca surah Al-Mulk, Tabarak. Kemudian barulah kita solat isyak. Tapi yang jangan lupa kalau boleh tuan-tuan, Nabi ajar, kalau kita nak menghadapi akhir zaman ni, ada satu fitnah paling besar. Fitnah ni, setiap Nabi dan Rasul tak pernah gagal ingatkan umat-umatnya. Hampir keseluruhan Nabi dan Rasul. Apa fitnah dia tuan-tuan? Fitnah Dajjal. Yang mana Nabi sebut, zaman Dajjal, dah tahu Dajjal muncul, fitnah ni muncul, jauhi fitnah tu. Pergi ke pelosok kampung belah mana pun nyorok. Sebab apa? Orang yang rasa dirinya paling beriman masa tu pun pergi menghadap Dajjal, kononnya dia takkan terpengaruh, dia tewas dengan fitnah Dajjal. Nabi umpamakan bahaya Dajjal tu, orang yang paling beriman masa tu pun pergi menghadap Dajjal, kononnya hebat iman dia, dia tewas. Apatah lagi kita yang biasa-biasa kan. Jadi persiapkan diri dengan fitnah paling besar sebelum akhir zaman ataupun kiamat, yakni fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal Nabi dah bagi dah vitamin ataupun perisai dia. Apa dia? Nabi ajar banyak option. Nabi minta kita hafal surah Al-Kahfi. Itu mustahil Ustaz, dia kata kan. Dan Yasin pun merangkak lagi. Tak paksaan. Siapa mampu hafal keseluruhan surah Al-Kahfi. Siapa mampu baca semua, baca tengok. Tak apa, baca tengok. Tapi baca tengok pun kita merangkak juga. Nabi ajar option lagi. Apa dia? Nabi minta kita hafal awal surah Al-Kahfi. Kalau nak lagi baik, 10 awal, dua-dua Nabi sabdakan dalam hadis berbeza. Awal 10 hafal, akhir 10 hafal. Tak mampu hafal, baca tengok awal 10 dengan akhir 10. Kalau tak mampu juga, baca tengok sama ada awal 10 pilihlah ataupun akhir 10. Yang penting jangan tak baca, minimum 10 ayat tu. Option banyak. Tapi kalau tanya saya lagi, ada tak option lain Ustaz? Tak tahulah, saya rasa bagi baik minta, ya Allah Tuhanku jemputlah aku, ya Allah balik cepatlah. Dah malas beramal, macam mana tuan-tuan? Ajarkan macam ni, tak kena. Ajar macam tu, tak kena. Kita ni sekadar berkongsi. Senang sangat dah tu kan. 10 ayat awal tak mampu, 10 akhir 10 awal, baca 10 awal je. Mampu 10 awal 10 akhir. Dah mampu hafal. Nak option lagi kurang. Jadi orang alim
orang alim ni dia minta mati cepat. Sebab apa? Dia takut kalau dia hidup di zaman fitnah Dajjal, dia tak mampu nak menghadapi fitnah Dajjal, dia tergolong dalam golongan pengikut Dajjal, dia takut. Kita, Ustaz, tak ada lagi pendek, ada yang tak dapat nak nolong itu. Dan Nabi sebut 10. Takkan dia nak bagi satu pula kan? Cukuplah satu. Tak boleh lah. Tak ada boleh hafal, kita tengok. Betul tak? Sebab kita boleh baca Al-Mulk malam-malam, kita bolehlah baca sebelum tidur Suratul Kahfi. Ataupun sehari tu baca bila-bila kita lah lapang. Mungkin pagi tak dapat baca malam, tak dapat malam baca pagi, tak dapat pagi malam, ataupun tengah hari, ataupun waktu duha. Sebab itu waktunya terbuka, open kan? Sebab itulah saya sarankan Masjid Surau, kita mengekalkan bacaan Yasin Khamis malam Jumaat. Kita didik juga kita punya jamaah umat kita zaman sekarang ni pendedahan tentang sunnah ni. Betul tak? Jangan baca semua. Tak datang orang nanti, susah, lama, banyak masa pakai. Baca awal 10 atau akhir 10, atau buat awal 10, akhir 10, baca dua-dua, baca tengok. Cuma tak payah tahlil. Kalau tahlil nanti akan panjang tempohnya, betul tak? Habis Yasin, okey, hari ni kita tak ada tahlil, kita baca awal 10 Kahfi, akhir 10 Kahfi, doa Isyak. Selangan. Minggu pertama Yasin dan tahlil, minggu kedua Yasin dan Kahfi. Selangan. Maka mereka dah kenal dengan yang Nabi ajarkan ni. Cuma jangan salah teknik. Kita tutup buku Yasin, baca Kahfi. Memang sikit je mahal lepas tu. Sebab bacaannya susah Kahfi ni, betul tak? Dan jangan juga kita baca Yasin, baca tahlil, baca juga Kahfi. Buku berapa habisnya? Kan? Kita pandai adjustkan buat benda ni bukan benda yang wajib kan. Maka kita tukarkan. Kadang-kadang orang sesetir tuan. Dia dengar kita sebut Kahfi, padahal ini sunnah Nabi ni. Ustaz ni cuba menghapuskan bacaan Yasin. Bila pula dia hapuskan dan suruh tambah lagi. Beramal ni kena sentiasa ada penambah baikan. Dah kono Wahabi dan pun bawa tahlil tuan-tuan. Dia pada kocik bawa tahlil kan. Janganlah cepat kita ni. Jangan cepat melatah. Jadi kita biasakan. Sebab kadang-kadang bak kata Allah yarham Ustaz Hassan Din yang akhir sekali, inilah surau tempat dia ceramah. Kita ni jiran panggil. Ada lagi video dia tuan-tuan. Jiran panggil baca doa selamat. Nak pergi London tengok anak grad. Orang panggil doa selamat. Kau bacalah doa selamat. Al-Fatihah 3 kul, doa selamat, makanlah. Engkau bantai tahlil. Siapa mati? Dia kata. Tiba-tiba pula tahlil dan hidup lagi. Dia kan. Tanya tuan rumah. Nak baca apa ni? Tahlil. Tak payah tahlil. Doa selamat dia imam. Okey. Cepat dan mudah. Betul tak? Senang kau jauh imam. Kau makan balik. Kan Zuhur dah datang surau dah. Ini kalau dia minta buat semua, buat. Contoh doa selamat nak lenggang perut, bini nak apa, anak menantu nak bersalin. Apa kaitan dengan tahlil tuan-tuan? Ini gembira, minta buat sembahyang hajat, baca doa keselamatan, makan, settle kerja. Sebab ini ada orang tanya saya, Ustaz, kawan saya sama sekolah rendah. Dia kata dia lelaki, dia tanya, Ustaz, nak tanya, kalau kita buat doa selamat lenggang perut, orang nak bersalin kan? Ada, memanglah tak ada dalam syariat pun. Tapi ini meminta benda baik-baik ni dituntut dalam Islam. Apa pengisian dia? Perlu tak tahlil? Saya tanya, tak ada mati. Tuan rumah minta tak? Tuan rumah tak minta, dia surah pada Dan. Kalau kau nak ni, nak menanti benda besar ni, sembahyang hajat lah benda paling power sekali. Minta kepada Allah Ta'ala. Ambil wuduk sembahyang 2 rakaat, minta dipermudahkan urusan. Kemudian berdoa. Jamu makan tu sedekah. Ada makan, tak ada makan tu, itu terpulang sedekah. Settle. Kalau dia minta tahlil sekali, tak apa, halang-halang tu tahlil sekali untuk mak ayah aku dah meninggal, okey. Ini kalau dia kata serahkan kau sebagai orang yang lead, cari jalan yang tak membebankan orang, tak lama sangat. Itu dia. Sebab nak beranak tak perlukan benda tu. Beranak ni minta kemudahan. Dia nak melahirkan, maka doa, sembahyang hajat dan doa. Sama nak kahwin. Cuma nak kahwin ni orang buat tahlil, alang-alang tu mengenangkan ahli keluarga yang meninggal, kita tahlil sekali. Kadang orang tak nak. Cukuplah doa selamat pengantin muda kan, buat sembahyang hajat tadi. Sebab sembahyang hajat ni lah peluru yang paling hebat sekali dalam memudahkan urusan. Nabi ambil wuduk sembahyang 2 rakaat. Ada doa tawassul Nabi ajarkan untuk orang yang solat hajat. Jangan tu Allah yarham ni lah. Ada video tuan-tuan tengok. Dia mentertawakan, dia kata jiran dia pernah kena macam tu. Tak kau jiran dia dan minta doa selamat, dia tahlil dan. Saya baik tak ada talqin kan. Jangan cepat puna tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz ni dia nak ajar menambahkan lagi amalan. Sebab tu saya cakap bacalah Yasin. Kampung saya macam tu. Imam satu baru dia kata nak buat baca awal Kahfi 10, akhir Kahfi 10. Cantik. Baca Yasin, habis Yasin tak payah tahlil, baca awal 10 dengan akhir 10, Kahfi, doa, Isyak. Maka kita dapat dua benda. Betul tak? Yasin dapat, Kahfi dapat. Kahfi ni perisai.
daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni tak cukup kita study mukanya, mata buta sebelah, tak cukup. Tak cukup kita cari dia siapa, tak cukup. Dajjal ni yang nak bezakan dia, nak benteng dia adalah iman kita dengan amalan ni lah. Baca surah Al-Kahfi kan, baca suratul Kahfi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, settle bab Kahfi. Apa lagi Nabi ajar? Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut, "Idza tashahhada ahadukum." Jikalau dalam kalangan kamu semua ni baca tasyahud akhir, tahiyat akhir, falyasta'iz billah min arba', maka mintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada 4 macam perkara, 4 perkara. Yaqul, dengan bacaan. Nabi kata, setiap kali baca tahiyat akhir, habis aja fil alamin innaka hamidum majid, minta perlindungan daripada Allah dengan 4 perkara. Minta pada Allah perlindungan 4 perkara. Apa 4 perkara? Setiap ajar dia punya lafaz doa dia. Nabi sebut, bacalah apa dia? Yaqul, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta 4 perkara. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu daripada pertama, a'udzubika min azabi jahannam, seksa azab api neraka, wa min azabil qabri, daripada seksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada apa dia? Daripada fitnah ataupun daripada fitnah kehidupan dan kematian. Benda-benda tak baik dalam kehidupan kematian kita. Dan akhir sekali, ni yang kita ceritakan tajuk ini, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan perlindungan daripada kejelekan fitnah dan dajjal. Maka minta. Hafallah doa ni pendek je hafal. Sebab apa? Jarang Nabi ajar sesuatu, tak banyak lah, ada. Nabi ajar, Nabi siap bagi doa yang khusus nak baca. Ini bonus ni. Dah lah suruh kita minta perlindungan, bagi doa sekali. Maka takkan kita nak ragu-ragu lagi, nak malas lagi, bacalah. Kedudukan di mana? Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni, kalau seorang-seorang. Kalau imam baca, Allahumma, baca tu makmum sekali, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan makmum marah pula. Imam dah dengar ke mikrofon kan, lagi mikrofon sedap pula surah Nur ni, fil alamin innaka hamidum majid. Dah fil alamin tak bagi-bagi salam, apa hal dia marah dalam hati pula. Dah kacau khusyuk solat dah. Dah dia marah, dia berdehem pula. So cepet, dah batal solat dah. Orang berdehem dengan sengaja ni batal solat tuan-tuan. Dulu Syekh Murtada Allahyarham selalu ingatkan, kau jangan main dengan berdehem ni. Berdehem ni yang boleh nak melegakan tekak untuk baca suratul Fatihah, bacaan dalam solat. Tapi berdehem suruh imam habiskan copek atau saja-saja hobi batal. Lebih 3 huruf batal. Jadi biar imam kadang-kadang dia lambat bagi salam, dia nak baca untuk tuan-tuan ni lah, atau tuan-tuan baca sendiri. Tuan-tuan, kenapa Nabi suruh baca waktu tu? Menurut sebahagian ulama, tafsirannya itu menunjukkan dalam solat kita, solat ini salah satu waktu yang paling makbul berdoa. Dan dalam solat pula, waktu fasa paling makbul sekali berdoa, itulah Nabi nak bagi sign petanda dia sebelum bagi salam. Maka antara fil alamin innaka hamidum majid sampai ke assalamualaikum pertama ni, itulah dalam solat waktu yang paling mustajab berdoa. Maka berdoalah dengan 4 perkara tadi, selamat. Kalau nak doa lain boleh, tapi syaratnya dalam bahasa Arab. Kalau lebih baik sekali, lebih tepat, doanya dari Al-Quran dan hadis. Ada orang dia baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ada yang baca Rabbana Atina. Walaupun kita ada hajat dalam hati, sekian-sekian hajat, tapi Rabbana Atina ni sebagai wasilah atau perantara berdoa. Contoh, ya Allah, dalam hati kan, mudahkan urusan anak aku nak peksa. Tapi di lidah kita, sebelum bagi salam, Rabbana Atina. Sebab Rabbana Atina ni mewakili semua urusan hidup kita, dunia dan akhirat. Jangan sebut bahasa Melayu pula. Alamin innaka hamidum majid. Ya Allah Tuhanku, bini Dan tak bagi Dan boleh mutabasah. Kau bukakan hati dia. Batal kan? Ya. Saja je cakap tuan, ya, saja je bagi bagi ni sikit, bagi semangat sikit kan. Kita walaupun kita banyak umur sekalipun, kekuatan kalau kita boleh naik mutawassa, maka kita bolehlah dirikan solat yang banyak. Ya, silakan dengan marah. Tapi kalau orang rumah marah, jangan cari saya. Ya, pandai-pandailah Ricky tuan. Mungkin kalau kawan-kawan saya tu, kau nak bawa berjalan tu, bawa naik kamera 3 hari 2 malam, barulah dapat racing ride 2 hari 1 malam. Macam itulah. Nak tahu hobi yang baik-baik, insya-Allah akan memberi hasil yang baik. Dia masalah
Puan tu susah lah. Ya. So banyak je orang, kadang-kadang dia meninggal dengan hobinya, dia ride motor besar, dah ajalnya, meninggal aksiden dengan motor kesayangan dia kan. Tapi dia lepas solat, dia lepas ziarah, apa semua, memang ada tuan-tuan. Macam baru ni dekat Kedah kan, dia nak pergi naik ke Kelantan, ke Jeli, dia ikut lebuh raya Timur Barat daripada Greek kan. Ingat tak baru ni, 3 hari tak jumpa jasad dia kan. Motor besar dia warna hijau. Dia pergi seorang. Dia gurau dengan grup. Bukan gurau, dia cakap betul. Aku nak pergi solo ride. Kawan kata, sabarlah, kita orang tak free, kita pergi hari lain. Tak, aku nak pergi kat. Dah kata penyebab ni. Dia pergi solo ride, seorang-seorang tuan-tuan, di Kedah, motor besar. Dia terbabas, ambil selekor dia, overshot. Pergi ke Belukar Semak tu, motor ni jauh lah. 3 hari baru jumpa. Tu kan kawan dia cari, ada video ni. Kawan ikut je, perjalanan ikut kan. Dia tak share pula live location ke apa semua. Tapi seorang anak yang baik, umur 40-an, tak kahwin lagi, jaga mak ayah yang dah tua, tak sihat. Tapi 3 hari baru jumpa bersama dengan motor kesayangan dia kan. Alhamdulillah lah, Tuhan jumpakan juga kan. Jadi hobi yang baik-baik, hobi memancing. Tapi dah solat jaga, silakan cari rezeki saja. Hobi silaturahim kan. Yang bahaya kalau hobi boleh nombor ekor, tu bahaya kan. Kes orang mati boleh nombor ekor, tersungkur depan kedai ekor. Terpaksa lah orang cover kan. Tapi nasib baik bukan dalam kedai, tersungkur kat longkang depan kedai ekor kan. Longkang depan tepi jalan kan. Kita tak nak macam tu. Ada orang hobi dia curi kabel, mati kat curi kabel, betul tak? Banyak. Jumpa-jumpa dah keras dekat kabel TMB tu kan. Na'udzubillah min zalik. Dah hobi kau curi kabel, mati ke pun ketika curi kabel. Orang yang kaki surau, kaki masjid, meninggal dia pun balik masjid, balik surau. Ketika solat pun dia meninggal kan, tengah sujud dalam CCTV meninggal. Subhanallah. Itulah hobi yang baik-baik. Jangan hobi yang tidak-tidak tuan-tuan. Hobi yang tidak-tidak kadang-kadang kan, itu yang barat tuan kan. Kotom mati minum kotom mampu. Ya. Kotom ramai mana tanya hukum kat saya, pergilah tanya kat mufti-mufti kata. Kan? Semua orang kita ni akal kayu sekalipun, tapi orang kita tukar-tukar ejas, benda tu jadilah bahaya. Kalau dah hari-hari gula putih pun boleh jadi racun, betul tak? Orang yang ada penyakit kecil manis kan, gula tu benda mudaratkan dia. Jadi apa benda sampai mudarat, memang kena tinggalkanlah. Dia tanya soalan-soalan yang eksklusif time kuliah tu. Saya tahu pergi tanya Jabatan Kimia, pergi tanya bahagian-bahagian halal JAKIM kata kan. Mereka yang menentu. Dia tak kira lah isu apa benda, nasib lah. Jadi carilah hobi yang baik-baik. Itulah sedikit tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka baca. Jadi boleh apa-apa doa. Nak baca Rabbana Atina ke, nak baca yang Muqallibal Qulub ke, boleh kan. Baca asalkan doa dari hadis, dari Quran, bahasa Arab, baca. Yang sebut bahasa Melayu pula, itu waktu ketika yang sangat baik. Kadang-kadang kita ada hajat dalam hati, kita luahkan dengan Rabbana Atina, cukup baik dah. Sebab Rabbana Atina ni adalah mewakili kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Niatkan dalam hati. Kerana apa Nabi suruh doa waktu tu? Waktu itulah waktu paling mustajab berdoa. Selepas fil alamin innaka hamidum majid. Sebab ada tempat jemaah marah. Kenapalah imam lambat bagi salam? Imam lambat bagi salam sebab imam nak baca sunnah Nabi ini, minta perlindungan daripada 4 perkara. Nabi bagi siap doa sekali. Nabi kata, minta 4 benda perlindungan daripada 4 benda. Nah, doa aku bagi. Bacalah. Allahumma inni a'udzubika kan. Takkanlah kita malas lagi. Malas, maka kita susah nak masuk syurga. Ingat, orang malas takkan masuk syurga. Kan? Orang tak bersyukur takkan masuk syurga. Syurga ni benda-benda kecil yang tak boleh masuk. Tak syukur, malas kan? Malas, tak masuk syurga je ni. Malas beramal. Kedekut, tak masuk syurga. Ada pepatah Arab sebut, orang kedekut, bakhil, tak masuk syurga. Maka sebab-sebab mudah boleh masuk syurga, sebab-sebab mudah juga boleh terhalang daripada masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka sampai situ tuan-tuan, tajuk yang ringkas dan padat. Saya ni ulang kaji. Jadi tuan-tuan, silakan istiqamah. Kalau nak buat istiqamah. Kalau tak dapat baca Kahfi surah 1 surah, baca 10 awal 10 akhir. Tak dapat 10 awal 10 akhir, baca 10 awal. Elok permulaan saja 10. Yang penting istiqamahkan hari-hari. Sehari sekali pun alhamdulillah. Amalan paling yang berharga kata Nabi, paling dicintai oleh Allah Ta'ala, amalan yang dilakukan secara berterusan istiqamah, walaupun itu sedikit. Wallahu a'lam. Segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk itu dari Allah Ta'ala disebabkan kelemahan saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah